Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui Ramadan yang sangat-sangat hebat pada tahun ini dan saya rasa tak terlewat untuk saya ulang sekali lagi ucapan saya mewakili seluruh warga kerja Akademi Al-Quran Amalillah dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Moga-moga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Aidilfitri pada tahun ini akan mengembalikan kita kepada dunia fitrah kita, kembali kepada agama yang hebat ini, akan memulia Islam ini. Dan tuan-tuan, muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kongsi 3 perkara bagaimana kita nak mengekalkan semangat anak-anak. Untuk pengetahuan semua, bila kita cerita tentang semangat ni tuan-tuan, ia adalah rukun utama kejayaan seseorang. Rukun yang pertama, kejayaan anak-anak kita untuk hafiz 30 juzuk Al-Quran ataupun apa bidang sekalipun, rukun yang pertama adalah semangat yang luar biasa. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan semangat anak-anak kita ni bila melalui cuti yang panjang, cuti sempena Aidilfitri, dan melalui belajar di rumah, semangat pun semakin hari semakin menurun. Ada sebahagian yang menaik, ada sebahagian yang menurun, kan? Jadi bagaimana kita nak mengekalkan momentum untuk anak-anak kita terus bersemangat untuk mencapai misi mereka hafiz 30 juzuk Al-Quranul Karim ini. Baik, yang pertama yang saya nak kongsikan adalah bagaimana kita nak kekalkan semangat ini adalah kita kena fikir bagaimana kita nak menimbulkan sentiasa kehangatan minat mereka dalam hafalan Al-Quran. Minat sangat penting. Dan minat ini, jangan kita tanya awak minat lagi ke tak minat. Kita tanya anak-anak kita time dia down, minat lagi ke nak hafal Quran ni? Tanya time dia down, memanglah dia jawab tak minat. Betul tak? Tapi jangan tanya waktu mereka down. Jangan tanya mereka bagaimana, adakah masih berminat ataupun tak berminat. Sekarang dah bermula pun, dah mula hafal Quran pun, dah hafal 5-6 juzuk dah pun, kan? Jangan tanya minat atau tak minat. Tapi yang paling penting adalah kita fikir bagaimana nak menimbulkan minat tersebut. Tiada yang sepanjang kami menguruskan pelajar-pelajar hafal Quran ini, kami yakin sangat-sangat tiada siapa yang lemah dalam menghafal Quran. Lemah mungkin ada, tapi tiada yang bodoh dalam menghafal Quran. Tiada yang lemah, tiada yang tak mungkin untuk berjaya. Semuanya cerdik, semuanya ada kemungkinan besar kejayaan untuk mencapai kejayaan mereka untuk hafiz Quran. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan semangat tu, kita kena timbulkan minat mereka untuk sentiasa istiqamah dalam hafal Quran. Ini poin yang sangat penting. Kalau orang tanya saya, Ustaz, macam mana ni anak saya ni sepanjang PKP payahlah nak murajaah. Ustaz, bagaimana ni sepanjang hari raya Aidilfitri, cuti hari raya Aidilfitri ni, nak suruh dia murajaah 1 juzuk sehari pun sangat-sangat payah. Ustazah pun ada yang tanya pada saya, ada ni pelajar ni sebelum cuti dia semangat, bila cuti dia bila nak minta untuk murajaah 1 juzuk sehari, payah sangat-sangat. Jadi kesempatan musim cuti sekolah ni, cuti Aidilfitri ni, saya nak minta supaya mak ayah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian, supaya fikir bagaimana nak mencetuskan semangat. Itu yang lebih besar berbanding murajaah. Sebab kalau kita berjaya menghangatkan semangat mereka, mengekalkan momentum semangat mereka, kita tak payah suruh. Orang yang semangat ni, kita tak payah suruh untuk dia hafal. Kita tak payah suruh dia murajaah, mungkin ingatkan sekali dua. Kerana mereka ni dah memang bersemangat, tak payah suruh, mereka akan cuba mencari masa untuk murajaah dan hafal Al-Quran. Betul tak? Tapi kalau kita marah-marah,
kita fikir nak suruh dia selesaikan setiap hari untuk boleh baca tasmid setiap hari ataupun murajaah 1 juzuk sehari, tanpa kita fikir bagaimana nak membangkitkan semangat mereka untuk terus istiqamah, terus bersemangat untuk hafal Al-Quran ataupun murajaah Al-Quran. Kalau tanpa semangat mereka tak boleh nak buat. Depan mata kita mereka baca Quran, belakang mata kita mereka akan termenung ataupun tidur je. Betul tak? Jadi fikir bagaimana nak mengekalkan semangat mereka. Antara yang pertama yang saya kongsikan tadi, fikir bagaimana kita nak timbulkan minat mereka, sentiasa hangatkan, timbulkan, create suasana di rumah. Bagaimana kita nak menimbulkan rasa minat mereka sentiasa untuk murajaah dan hafal Al-Quranul Karim. Capai target mereka untuk hafiz 30 juzuk Al-Quran seperti yang kita sama-sama targetkan setahun ataupun kurang daripada setahun. Baik, itu perkara yang paling utama, perkara penting yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Yang keduanya, kita kena berikan kepada mereka ni reward. Berikan, letakkan, kalau nak mengekalkan semangat ni, kita kena fikirkan of the end, kejayaan. Kalau berjaya dapat apa? Kalau berjaya dapat apa? Yang pertamanya kena kukuhkan, berjaya mereka dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bantu mak ayah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh beri syafaat kepada mereka. Keikhlasan tu yang pertama. Letakkan reward yang mereka akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir cerita, siapa yang berjaya, Allah akan ganjarkan kepada mereka syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bantu, boleh beri syafaat kepada ibu bapa untuk mereka yang berjaya hafal Al-Quranul Karim. Boleh macam-macam yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Keduanya, letak, kalau berjaya hujung tahun ni, sebelum bulan 12, kalau berjaya untuk hafiz 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah beri the end, kejayaan akhir, dia akan dapat reward. Boleh naik stage sama-sama dengan kawan-kawan yang berjaya di seluruh negara. Seluruh cawangan bergabung, siapa yang berjaya, mereka akan naik stage sama-sama. Tahun ni mungkin akan jadi ramai. Sebab tahun lepas, di musim PKP, patutnya bulan 3 baru ni kita sepatutnya buat majlis graduasi. Sekarang ni dihimpun, mungkin jadi tahun depan kalau berjaya boleh buat dihimpun, mungkin akan ramai, suasana akan hebat. Jadi kita nak anak-anak kita ni berjaya sama-sama sebaris dengan mereka yang berjaya. Create imajinasi, semangat kejayaan di akhirnya. Itu untuk kita buat. Kita nak suruh mereka kekal bersemangat. Ataupun kita boleh juga berikan reward kepada mereka. Kalau mereka berjaya hafiz, ataupun mereka kalau mereka berjaya hafiz, ayah nak bagi sekian-sekian hadiah yang khusus daripada kita, ibu ayah. Ataupun setiap juzuk, 3 juzuk sekali, kalau berjaya, ayah nak bagi sekian-sekian. Kalau dalam masa bulan ni 30 hari, kalau dapat 3 juzuk, ayah nak bagi reward sekian-sekian. Ataupun kita bagi reward yang kita janjikan kepada anak-anak kita, supaya mereka semangat, kekalkan momentum untuk semangat. Seperti mana yang kita buat baru ni, kita buat maraton hufaz. Ada beberapa orang pelajar yang berjaya. Yang menariknya, belajar yang berjaya tu bukan hanya berjaya untuk hafal semaksimal mungkin. Sebahagian mereka dah hafiz pun kerana semangat yang mereka dapat dalam semangat maraton hufaz baru ni. Jadi subhanallah. Macam mana kita nak cari? Yang ketiga yang kita nak kongsikan, ibu ayah kena cetuskan semangat mereka dengan meletakkan harapan yang tinggi. Kita bagi tahu, cakap, Along, Angah, Alang, Abang, kakak atau sebagainya, bagi tahu dia, ayah, harapan ayah awak berjaya. Sekarang ni ayah tengah usaha. Ayah akan usaha untuk cari duit. Ayah akan usaha untuk support. Kita target sebelum bulan 12 ni untuk kita hafiz Quran. Boleh? Letakkan harapan ayah. Kita letakkan harapan yang bersasar. Target. Contohlah, ayah nak sebelum bulan 1 tahun depan. Ayah nak, insya-Allah kalau berjaya, ayah nak harap sangat pada Along untuk berjaya hafiz sebelum bulan 12 ni. Contoh, kita letakkan pada target yang bersasar, harapan yang tinggi daripada ibu ayah kita. Tuan-tuan sekalian,
Kalau kita letak begini, harapan yang tinggi, motivasi yang tinggi, semangat yang sentiasa, kita tunjukkan semangat kita kepada mereka, insya-Allah momentum semangat mereka akan sentiasa hangat dan bersemangat. Semangat adalah perkara penting untuk berjaya dengan pantas. Kalau kita tengok macam mana ada seorang pelajar boleh hafiz sebelum 3 bulan. Ada yang boleh 3 bulan, ada yang dapat 4 bulan, ada yang dapat 6 bulan. Kerana apa mereka berjaya? Kerana semangat yang luar biasa. Bukan kerana bijak. Kalau kita tengok Arman Khan, salah seorang pelajar yang berjaya dapat 3 bulan tahun lepas. Tapi sebenarnya 3 bulan pun dia dah hafal 6 juzuk sebelum masuk ke Akmal. 6 juzuk yang Arman hafal, sebelum ni dia berjaya 6 juzuk tu dengan tempoh 3 tahun. Maksudnya setahun dapat 2 juzuk. Masuk ke Akmal dengan semangat yang luar biasa. Bukan kerana dia seorang pelajar yang luar biasa, bukan kerana bijak, tapi kerana semangat yang luar biasa, maka dia berjaya hafiz dan 30 juzuk Al-Quran berbaki itu daripada 6 juzuk yang dah hafal. Berbaki itu hanya dalam tempoh 3 bulan sahaja. Jadi semangat tu kita nak cari. Sepanjang kita bercuti sekarang ni, pelajar-pelajar, anak-anak kita bercuti di rumah ni, kita nak fikir macam mana nak timbulkan rasa semangat luar biasa. Itulah kunci dia. Kunci kejayaan adalah dengan semangat. Apa pun yang kita buat, kalau semangat tak ada, kita payah untuk berjaya. Teknik nombor 2. Macam mana teknik macam selalu yang saya kongsi. Macam apa yang selalu saya kongsikan. Bunyi motor sekejap. Baik. Teknik ni macam-macam. Ada sebahagian pelajar dia, macam saya selalu kongsi, cari kekuatan kat mana waktu yang sesuai untuk dia hafal dan sebagainya. Teknik nombor 2, semangat nombor 1. Tanpa semangat orang tak boleh berjaya. Sebab tu kalau kita tengok dalam berjihad ni, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan syurga bagi orang yang hafal. Orang yang mati syahid. Orang sanggup gadai nyawa kerana semangat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang mati syahid ni bukan mati tapi sentiasa hidup dan Allah beri rezeki. Orang yang mati syahid shortcut untuk mereka pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bila kita ada ganjaran, ada semangat, kita sanggup habiskan masa, habiskan wang ringgit kita, kita sanggup buat apa saja untuk kita berjaya. Timbulkan semangat. Yang lain tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Jauh dah. Asasnya adalah semangat. Anak-anak kita yang kita nampak lemah, kalau dia dapat cetuskan semangat yang luar biasa, momentum semangat inilah yang kita nak untuk mengekalkan kekuatan, kesungguhan, kelajuan dalam menghafal Al-Quran, dalam mencapai target mereka hafiz 30 juzuk Al-Quran. Yang terakhir, ini tak masuk dalam poin yang terakhir, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian, doalah banyak-banyak pada anak-anak kita. Ini kekuatan, antara kekuatan yang kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada anak-anak kita. Doakan mereka untuk sentiasa bersemangat. Allah yang beri semangat tu, roh semangat nak masuk dalam tubuh ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Kadang-kadang kita bercakap hari ni, nak dapat anak kita teringat apa yang kita kata tu ambil masa. Kadang-kadang kata-kata kita tu, ada masa kata-kata kita yang kita mungkin berleter ataupun bagi semangat tak masuk dalam kepala. Satu poin je yang kita cakap tiba-tiba masuk betul dalam kepala, dalam hati mereka. Mereka pun bersemangat luar biasa. Macam mana? Kita nak cari yang tu. Kita nak cari semangat tu. Nak meletupkan semangat tu untuk mereka sanggup berjuang untuk berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran Al-Karim. Dan selain daripada doa, jangan sesekali kita sebagai ibu bapa ni, jangan sesekali kita putus asa. Putus asa tak ke mana. Bila kita tengok anak kita tak semangat, kita 2 kali tak semangat. Jangan. Bila tengok anak-anak kita tak semangat, kita yang kena 2 kali, 3 kali ganda lebih bersemangat daripada anak-anak kita. Kalau kita tengok anak kita dah lemah semangat, kita yang kena istiqamah, beri kekuatan kepada mereka. Mereka perlukan bantuan kita untuk terus bersemangat.
Kalau kita tengok anak kita lemah, malas, kita jangan tanya dah tak minat ke. Jangan tanya mereka tak minat, timbulkan minat mereka. Bila mereka tak semangat, jangan tanya kenapa dah tak semangat sekarang ni, tak nak hafal Quran ke. Jangan tanya macam tu. Fikir macam mana nak timbulkan balik semangat yang hilang. Tanpa semangat, kita akan terpaksa memaksa. Kalau dengan semangat, mereka yang memaksa diri mereka. Kita nak anak-anak kita memaksa diri mereka untuk berjaya. Kerana semangat mereka. Penat dan lelah tak fikir dah. Kerana ada semangat. Tapi kalau tak ada semangat, lelah sekejap je, fikir sekejap je, dah tak semangat lagi untuk hafal Quran. Jangan kita putus asa selamanya. Putus asa akan membuatkan kita gagal di tengah jalan. Buat apa saja. Mungkin kita tengok anak kita, hafal Quran dah malas. Kita fikir, masuk sekolah lah balik. Tengok sekolah pun dia tak berjaya. Quran pun tak berjaya hafiz 30 juz Al-Quran. Baik, setakat itu dulu perkongsian saya. Moga-moga mendapat manfaatnya. Mendapat manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.